Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menerusi rekan-rekan panel, hadirin dan hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat masalah penggunaan masalah isu ini bukanlah isu nas Islam, bukan isu otoritatif of Islamic text, tetapi ini adalah isu berkaitan dengan pengurusan ataupun administration, pentadbiran sesebuah negara. Dari sudut agama, pertama sebelum itu, adakah orang Melayu Islam apabila mereka tidak puas hati dengan isu ini, mereka tidak puas hati kerana cetusan ataupun adanya provokasi politik semata-mata, ataupun sebenarnya memang terbit juga daripada hati dan perasaan mereka yang tak puas hati? Saya katakan dua-dua keadaan ini berlaku. Ada permainan politik, tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh nafikan orang Melayu Islam, sekalipun mereka tidak dipengaruhi oleh keadaan politik tentu, mereka tetap tidak bersetuju nama Allah ini digunakan. Itu realiti yang berlaku. Dan sekarang saya ingin bercakap di sudut apa yang sebenarnya. Kalau kita lihat pada dua dimensi ini, pertama ialah sudut nas. Adakah agama melarang orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah? Tentu jawapannya tidak. Saya masih ingat ketika saya menjadi mufti Perlis, isu ini telah dibincangkan, dan majlis fatwa Perlis ini ialah majlis yang sukar untuk mengambil keputusan dalam banyak perkara. Pasal ramai sangat panel dia, terdiri daripada pensyarah universiti, pensyarah ada PhD, ada apa, jadi banyak pandangan dia. Tapi dalam isu nama Allah ini semua sepakat, bukan Islam boleh memanggil Tuhan Allah. Mereka boleh memanggilnya. Bila sebut Allah, Allah itu merujuk kepada Supreme Being, merujuk kepada Zat yang Maha Suci itu, iaitu Allah. Quran sebut hal ni. Quran kata, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'a fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Jika ditanya mereka, yakni orang-orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi itu, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit dan menghidupkan bumi setelah ia mati? Nescaya kufar Quraisy itu, musyrikin, akan menyatakan Allah. Katakanlah Muhammad, alhamdulillah, syukur kerana kamu mengaku, alhamdulillah, kamu mengaku kepada Allah. Tapi Allah kata, bal aktsaruhum la ya'qilun, tapi kebanyakan mereka tak ada akal. Tahu Allah cipta turunkan hujan tu, tetapi tidak menerima Islam. Ini di sudut Islam. Banyak nas-nas tentang wala in sa'altahum ni, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika ditanya orang musyrikin siapa yang mencipta langit dan bumi, nescaya mereka menyatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi dan menundukkan bulan dan matahari, nescaya mereka akan menyatakan Allah. Allah akui
hatta penentang-penentang Nabi menggunakan Allah. Bapa Nabi kita namanya Abdullah. Abdullah yang namanya Abdullah, nama tu bukan diberi oleh Nabi. Abdullah tu maksud hamba Allah. Even Quraisy bukan daripada Ahlul Kitab, bukan daripada din samawi, maka gunakan Allah. Hatta apabila mereka buat perjanjian di Darun Nadwah, mereka kepung Nabi SAW. Mereka tulis Bismillah, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi buat perjanjian, wakil Quraisy dalam Sahih Bukhari dia tasalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisy wa fihim Suhail bin Amr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli aktub Bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail ma nadri ma Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismikallahum. Nabi buat perjanjian dalam perjanjian wakil Quraisy namanya Suhail bin Amr. Dalam hadis Bukhari, Suhail kata, Nabi kata barangkali perjanjian ni aku boleh tulis kot kepala perjanjian ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Quraisy tak terima, ini kalimah yang tak dikenali oleh Quraisy. Suhail kata, aku tak tahu apa dia Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak buat perjanjian kau dengan aku, tulis Bismikallahumma, tulislah dengan namamu ya Allah. Dan Nabi terima. Ali tak mau tulis mula-mula, Nabi terima. Kalau di sudut terjemahan, siapa yang baca hadis Abu Sufyan dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Sufyan apabila Hercules dia nak tahu, dia nak Herakl, dia nak tahu betul ataupun tidak tentang insan yang mengaku menjadi rasul di semenanjung Arab, yang telah hantar surat kepada Quraisy dengan nas yang dibaca tadi oleh Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Ketua Muda PAS tadi, iaitu min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rom. Nabi tulis surat itu dan dia mula tanya antara perkataan Herakl. Dia tanya Abu Sufyan. Dia panggil rombongan Quraisy masa tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan pergi ke kawasan Rom, Herakl panggil dia dan letakkan Abu Sufyan di depan dan letakkan mereka di belakang. Herakl ni cerdik, dia tak boleh cakap Arab, dia cakap bahasa Rom dan dia panggil penterjemah. Dia kata, aku tanya dia, jika sekiranya dia cakap bohong, kamu di belakang bagi syarat kata dia bohong. Jadi Abu Sufyan kata, mula-mula aku jangan nak bohong juga, pasal Abu Sufyan lawan Nabi. Bila Rom panggil, dia tanya, siapa di kalangan kamu yang dekat hubungannya dengan keluarga dengan Muhammad? Dia orang kata, ini dia Abu Sufyan. Abu Sufyan ke depan, dia kata, aku tanya kau, kalau dia bohong, kau orang di belakang bagi syarat dia bohong. Abu Sufyan pun tak percaya kat kroni-kroni dia di belakang. Dia tak tahu kok dia bohong, dia orang kata bohong, nanti dia kena. Jadi dia kata dia tak berani bohong. Herakl tanya dia banyak soalan. Antaranya yang diterjemahkan oleh rawi Bukhari, mungkin Abu Sufyan kemudian diikuti dengan rawi Bukhari. Dia tanya, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqulu ma qal? Adakah kamu pernah menuduh dia melakukan pendustaan sebelum dia sebut benda ni, sebelum dia mengaku jadi rasul ni? Pernah tak kamu telah tuduh dulu lagi dia ni memang kaki bohong? Abu Sufyan kata, la, tak. Kata Herakl, aku tanya kamu soalan tu, kamu kata tak, kamu kata tidak. Fa'araf anna lam yakun lirajul an yada'al kadhib 'ala an-nas summa yakdhiba 'ala Allah. Maka aku pun tahu, kata dia, tak mungkinlah kalau satu orang tu dia tak bohong pada orang, lepas tu nak bohong pada Allah Ta'ala pula. Dia sebut Allah, dia Raja Rom, dia Kristian, dia mungkin sebut dalam bahasa Rom. Mungkin Abu Sufyan tak tahu apa yang dia sebut, tapi penterjemah menterjemahkannya.
Dan terjemahan yang dibawa oleh Abu Sufyan ialah Allah. Dan terjemahan itu ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau itu dalam konteks terjemahan, itu satu hal. Saya banyak nas, saya tak mau cerita, tapi saya nak cerita di segi agama tak ada masalah. Agama tak ada masalah. Kedua ialah kita mesti tahu isu ini bukan isu menentukan agama siapa benar ataupun agama siapa salah. Saya pergi ke IKIM, ada panel IKIM. Pasal dia last kali itu saya tak ada jawab di sini. Ada panel IKIM duk ke muka. Kalau Kristian kata begini, kita jawab begini. Kristian kata begini, dia jawab begini. Allah dalam Kristian tak betul. Of course, kalau Allah dia betul, dia jadi Islam lah. Ini bukan dialog teologi. Ini soal hak yang diiktiraf oleh satu agama kepada agama lain. Kalau nak kira salah, dia kata Jesus anak Allah, di sisi Islam salah. Dia kata Jesus kecil. Mana boleh Jesus kecil? Nabi Isa mana boleh kecil? Nabi Isa siapa orang Islam? Kalau dia Muslim, dia tak percaya Nabi Isa. Dia kata aku Rasul lain ke Isa, aku ingat aku tak percaya kot. Tak Muslim dia. Tapi kalau kita kira pergi kata Isa anak Allah, besar. Tapi Islam tak pernah sepanjang sejarah, walaupun ada berperang antara Islam dan Kristian dalam soal-soal politik, tetapi Islam tak pernah kata kalau Kristian nak mengamalkan Islam dalam bumi Islam, mereka tak boleh menyatakan Isa anak Allah. Islam tak kata. Ini bukan dialog agama. Ini soal bagaimana kita nak mengiktiraf kadar yang dibenarkan oleh agama kepada dia. Nak kira seleweng, Nabi Musa, Nabi Isa, Moses, Abraham, David, macam-macam lagi, dengan berbagai-bagai cerita yang ada dalam Bible. Salah pada kita, mungkin betul pada dia. Saya tak mau jadikan ini dialog teologi. Ini bukan dialog agama. Ini tentang bagaimana yang dikatakan as-siyasatu syar'iyah, politik Islam dalam mengiktiraf hak agama yang lain. Lagi saya tahu isu masalah cadangan orang lain nak berdakwah dan seumpamanya. Lagi saya detailkan. Saya ni sebenarnya baru sampai daripada London. Tak tahu bawa kertas apa pun tak bawa. Pakai ingat kat sini lah. Yang mana tak ingat tuan-tuan tanya. Kemudian, perkataan guna yang menjadi isu. Sangat tidak jelas apakah definisi guna. Macam mana kita nak define perkataan guna. Kalau kata guna itu, guna, saya tanya Ketua Hakim Negara, apa guna? Dia kata guna apa saja yang guna. Kalau guna salah, selama ni dah salah dah. Jaiz, oh minta maaf Jaiz, tersebut juga. Duk janji tak mahu sebut dah, sebut tu. Jaiz, berata dia pelekat, digantung di Shah Alam tu. Oh, nama Allah untuk orang Islam. Semua dia, tak apalah dia sebut. Orang yang bukan Islam tak boleh guna macam-macam. Tapi lagu negeri Selangor ni ada Allah. Artinya mereka yang menyanyi itu tak kena tangkap. Yang bukan Islam tu. Polis. Lambang itu ada Allah Muhammad, tulis Allah Muhammad. Itu pun guna. Patutnya sebelum polis tangkap kita, dia kena tangkap dulu. Sebab dia dah guna. Bukan Islam di kalangan dia telah guna. Kerana perkataan guna sangat luas. Ini belum didefinisikan lagi. Ini satu masalah ni. Saya mungkin akan ada sedikit sebanyak berbeza dengan berbagai parti politik. Tetapi saya akan bagi pendirian saya. Saya belum putus dengan masalah betul tak betul, guna tak guna. Ini saya nak kerangkakan masalah. Last contoh, saya buat beberapa contoh hari itu. Di Hakim di sini pun sebut yang sama. Kalau bukan Islam, kalau saya ni Datuk Chua, kalaulah tengok, kami tak pernah berkawan, baru jumpa. Tapi kalau berkawan baik, satu hari dia jumpa saya tak sihat.
ataupun dia jumpa saya mana-mana majlis, dia kata, Dr. Ashri, may Allah bless you. Ataupun saya sakit dan menjumpa Dr. Ashri, semoga Allah sihatkan awak, semoga awak. Apa patut saya jawab? Adakah saya nak jawab, jangan cakap macam tu, awak hina agama saya? Atau saya nak kata, jangan sebut Allah, awak sebutlah Tuhan awak, sihatkan saya. Kalau orang Hindu sebut ke saya, dia sebut semoga Allah sihatkan awak. Jangan sebut supaya Siva sihatkan saya. Sebut. Adakah saya nak kata dia begitu? Ataupun saya kata kat dia, amin, alhamdulillah, kan? Terima kasih. Ataupun saya buat laporan polis kerana dia seorang kawan yang telah menggunakan nama Allah. Doktor, kalau boleh ringkas 1 minit, cuba ringkaskan apa yang disebutkan tadi. Tak ada masalah. Okey. Sekarang ni saya pusingan pertama dia tak boleh. Orang bayar tiket masuk tinju, jangan bubuh, jangan bagi kalah pusingan pertama, rugi tiket orang. Jadi pusingan pertama lontarkan persoalan dulu. Kita simpul kemudian. Jadi sekarang ni ini persoalan yang mesti dijawab oleh semua parti-parti politik ini sebelum membuat kesimpulan tentang isu ni. Apa itu penggunaan, apa itu yang dikatakan guna, bagaimana dan seumpamanya dalam konteks apa. Jaga-jaga. Jangan buat satu peraturan, saya tidak marah dengan peraturan. Jangan buat satu peraturan yang akhirnya orang lain menjadi mangsa. ISA orang buat untuk tangkap anasir abusif dalam negara, tapi akhirnya ada orang politik yang kena. Besok tak pasal-pasal pengurusi majlis bukan Islam kata semoga Allah sihatkan kita, beri rahmatnya pada kita, terutama Cina Kelantan. Kan ada Cina Penang pun saya kenal, ada seorang doktor ahli politik, pengkaji politik terkenal Penang, Dr. Siva USM. Dia pandai cakap, dia sebut Allah. Saya ingat kalau saya nak nanya dia, saya pun buat laporan, dia masuk dalam. Jaga-jaga jangan buat satu peraturan yang akhirnya kita memangsakan orang yang tidak bermaksud untuk melakukan provokasi dan kesalahan dalam hal. Nanti kita akan detailkan pada pusingan berikutnya. Okey, terima kasih.